Okey, sebelum kita mula berkaitan dengan lecture minggu lepas, ada apa-apa soalan nak tanya tentang pengenalan theodolite? Boleh dengar ke suara saya? Clear ke? Boleh? Boleh dengar? Boleh Encik. Boleh je. Right. Okey. So, siapa yang baru masuk tu tolong isi link kehadiran yang saya dah bagi. So, hari ni kita akan pergi kepada kerja-kerja terabas theodolite. So, ini adalah nota untuk mungkin nota ni panjang, nota ni yang digunakan oleh pelajar-pelajar DKA sebenarnya. Itu kod yang lama. So, tak semua saya akan cover, tapi saya akan bagi kepada awak nota ni dan awak boleh download lah, dekat internet pun ada nota ni. So, boleh download dan baca lah untuk menambah lagi kefahaman awak. So, hari ni saya minta awak kena sediakan kalkulator dan juga kertas untuk awak mengira lah. Hari ni kita akan buat kiraan. So, sebelum tu kita akan tengok sebuah sedikit tentang ukur terabas theodolite. Ukur terabas theodolite terbahagi kepada dua. Yang pertama, penyediaan pelan kawasan, iaitu kita menghasilkan terabas untuk menyediakan stesen-stesen kawalan bagi penggunaan atas tanah. Jadi dia lebih kepada boundary ataupun sempadan-sempadan. Macam bila kita nak buat kerja di suatu kawasan, kita kena sediakan satu plan menunjukkan di manakah kawasan sempadan kawasan-kawasan yang untuk membuat pembinaan tersebut. Lebih kepada persempadanan lah untuk penyediaan pelan kawasan. Selain daripada untuk mengetahui apakah benda yang ada di dalam kawasan kerja tersebut. Kedudukan butiran-butiran semula jadi atau cipta jadi adalah relatif dengan jaringan terabas ini. Biasanya maklumat-maklumat yang kita ambil, selain daripada menyediakan garisan-garisan terabas, kita akan mengambil maklumat-maklumat permukaan bumi. Contohnya macam kalau ada sungai ke, kalau kawasan tersebut ada tasik ke, kawasan tersebut ada bukit, kawasan tinggi, kawasan rendah, yang berkaitan dengan butiran-butiran kekal di permukaan bumi. Ada bangunan ke kat situ, bangunan sedia ada longkang ke, ada saluran bawah tanah ke. So itulah data-data yang akan diambil menggunakan theodolite selain daripada membuat terabas. Yang kedua, untuk projek-projek pembinaan. Projek-projek pembinaan ni maksud seperti pembinaan jalan, rumah, empangan, tangki air dan apa saja kerja-kerja dalam kejuruteraan awam lah. So sepanjang projek-projek ni dijalankan, kita akan menggunakan theodolite untuk membuat terabas. Selain daripada membuat terabas, kita juga membuat kerja-kerja seperti kawalan titik-titik untuk menyediakan contohnya jalan yang lurus, nak tanam tiang piling supaya tegak, kita akan kontrol menggunakan theodolite. Okey, kelas terabas ni nanti awak baca apa yang dikatakan terabas kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Dan sebenarnya kelas-kelas terabas ni awak akan lebih faham bila awak buat amali nanti. Kalau saya terangkan nanti awak tak faham sebab dia melibatkan bacaan pada alat. So alat-alat boleh dibaca hingga 10 saat terhampir, hingga 1 minit terhampir.
1 saat terampil, ada 5 saat terampil. Ini mungkin lebih pada praktikal lah. Ini nanti awak baca juga sebelum membuat kerja-kerja terabas, langkah-langkah utama dia, peringkat-peringkat dia, pilih session dan tanda session yang boleh jarak, nanti awak baca lah nanti. Sebab ni saya akan terus pada kiraan. Okey. So mengukur jarak yang ini yang kalau dulu kita panggil pengukuran menggunakan rantai. Ini nanti awak baca lah. Sekarang ni kalau awak masa amali nanti awak tak pakai lah rantai besi ni, awak akan pakai kita ukur je. Ini untuk kerja-kerja pengukuran tepat lah, kelas pertama untuk mengukur jarak. Nanti awak baca je lah. Okey. Suhu. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk kepada kiraan? Okey, ini contoh pembukuan. Pembukuan ni sebenarnya pun sama, awak boleh rujuk kepada slide saya minggu lepas. Saya ada kongsikan bagaimana nak buat pembukuan, macam mana cara merekod data. Dan sebenarnya ini lebih pada amali lah. Okey, saya akan terus kepada pelarasan terabas sebulan. Basically, dalam kompas pun akan belajar. Bila kita buat terabas kompas, kita akan ambil maklumat iaitu bearing dan juga jarak. Bearing kita ambil daripada kompas, rujuk kepada arah utara. Jarak kita ambil menggunakan pita ukur. Kita ukur antara point ke point, stesen ke stesen. Jadi dalam sebuah terabas teodolite pun sama, dia satu terabas yang lengkap akan mengandungi himpunan data-data bearing dan jarak bagi sesuatu garisan. So kalau terabas tu terabas terbuka, so dia ada bearing dan jarak bagi tiap-tiap garisan terabas tersebut. Kalau terabas tertutup pun sama, dia kena ada bearing dan jarak bagi tiap-tiap garisan untuk terabas tertutup tersebut. So terabas yang dibuat, selepas kita siap satu terabas, kita kena kira dia punya apa yang dipanggil ketepatan terabas. So sebelum kita pergi kepada ketepatan terabas, saya nak awak tahu sesuatu yang perlu awak tahu adalah latit dan lipat. Latit bagi suatu garisan merupakan unjuran di atas mana dia menunjukkan tepaksi utara selatan. Nanti kita akan tunjuk. Ni nanti awak boleh baca nanti sebenarnya. Saya akan terus kepada ni tikai lurus ni, nanti awak baca apa dia tikai lurus, apa formula dia. Saya akan terus kepada contoh kiraan. Okey. Sekarang awak boleh keluarkan kalkulator. Saya akan buat penerangan bagaimana nak mengira latit dan lipat. Okey, ada soalan tak sebelum kita masuk kepada kiraan? Apa nak tanya? Ada je. Okey, boleh dengar clear suara saya? Okey, sediakan kalkulator. Ada dah kalkulator? Aduh. Okey, sekarang boleh nampak tak semua data-data yang terdapat dalam skrin? Besarkan sikit. Okey. Alright.
Boleh nampak? Okey. Yang terpapar pada skrin awak ni ialah satu borang yang dipanggil borang latih lipat. So dalam borang ni asalnya dia kosong. So first kali maklumat yang perlu diisi ialah maklumat maklumat bearing dan jarak. Dia bagi bearing jarak. Session 1 ke session 2, garisan 1 ke 2, bearing dia 16 darjah 8 minit 12 saat. Jarak dia 252.30. Kemudian 2 ke 3, bearing dia 73 darjah 19 minit 12 saat. Jarak dia 284.210. Bearing 3 ke 4, ni bearing dia, jarak dia. Kemudian 4 patah balik ke 1. So ini satu terabas ditutup. Satu terabas ditutup 4 session. 4 ke 1 ada bearing dia. Dan 1 ke 2 dia nak patah balik atas lah. So first kali nak kira bearing, nak kira latih lipat, perlu diketahui latih lipat ni, latih ni terbahagi kepada dua, iaitu utara dan selatan. Lipat pula adalah timur dan barat. Okey, sekejap tengok balik formula tadi. Okey, untuk kiraan latih sama dengan jarak darab cross bearing. Lipat sama dengan jarak darab seal bearing. Ini adalah formula dia. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tunjukkan okay, saya cubalah tunjukkan macam ni nak bagi awak faham lah sedikit apa yang dikatakan latih, apa yang dikatakan lipat. Okey, ada keluar whiteboard tak dekat skrin awak? Saya cubalah tunjukkan sikit. Okey, ada tak keluar whiteboard? Ada je. Ada kan? Okey. So sekarang saya akan buat satu titik. Okey, ni satu garisan. Katalah ni garisan. Kira rukun dah. Saya lukis dah ni. Tak ada keluar. Sekejap. Lambat sikit. Ada tak? Whiteboard. Ada je, ada. Ada? Kita dah restart buat dia punya whiteboard. Ada? Ada Encik. Okay. Ada je, ada. Satu garisan A ke B. Kemudian kita kata A ke B ni, bearing dia 70 darjah 10 minit 30 saat. Jarak dia katakanlah 88.5. Okey. Ini bearing dan jarak ni. So apa yang dikatakan latih lipat ialah apabila Okay.
Ini adalah unjuran utara selatan. Itu kita panggil longitude. Longitude. Satu lagi kita panggil apa? Latitude. So latitude ni melintang, longitude ni menegak. So latitude ni dia bergerak macam ni, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tapi dia garisan melintang. Longitude ni pula dia bergerak ke kiri ke kanan lah. Latitude ke atas ke bawah, latitude ke kanan. So, satu garisan A ke B. Okey. Garisan A ke B 70 darjah 10 minit 30 saat. Jarak dia 88.52. So satu garisan daripada titik kosong, so angle dia adalah 70 darjah. Katalah 70 darjah. Atas kosong, yang kanan ni 90, ini kosong, ini 90. Garisan dia. Okey. Apa yang dikatakan latitude ialah latitude adalah jarak ni. Berhenti kat sini. Kemudian longitude dia so dalam ni adalah bersudut tepat. So berapa latitude dia sekarang awak boleh try tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Jarak, masukkan jarak, darab 88.552, darab cos 70 darjah 10 minit 30 saat. So berapa jawapan dia? Awak kira tak ni? Berapa? Kira ke tak ni? Janji. Cos 70 darjah Panjang dia apa je? tu 88.552. Tak nampak besar sikit. Ni dari jarak dia. Dapat je. 70 jarak dia 88.552. Di atas tu bearing 70 darjah 10 minit 30 saat. Siapa yang tutup saya punya jarak ni? Yang awak nak conteng pun boleh conteng saya buat. Siapa nak conteng boleh conteng kat sini.
Berapa? Lamanya awak pergi ke? 88.552. Lepas tu tekan butang darab. Lepas tu tekan cos 70 darjah 10 minit 30 saat. Berapa? $30.03 Encik. Tak, bagi saya dalam 3 titik perpuluhan 30.02. 30.032. Okey. Okey, untuk lipat pula cara yang sama, cuma kos dia tukar kepada sin. So 88.552 darab sin 70 darjah 10 minit 30 saat. Berapa jawapan dia? $83.30. Ulang. 83.30. 83 titik perpuluhan. 3.304. Hilang. 3 berapa? 83.304. 304. Okey, thank you. Okey, jadi 30.032 ni adalah garisan hijau yang menegak ni. 83.304 adalah garisan hijau yang melintang. Boleh faham tak? Okey, itulah dia latih dan lipat. Okey, ada soalan? So, sekarang kita akan sambung. So, awak boleh kira menggunakan satu lagi kaedah. Yang lain macam mana ni? Semua senyap ni. Cuba bagi respon sikit. Baru belajar perempuan. Boleh ke kiraan latih lipat? Untuk latih jarak darab kos bearing, untuk lipat jarak darab sin bearing. Saya suspend lah semua orang senyap. Cuba bagi respon sikit. Cik, ada cik, kita orang tengah kira cik. Boleh Encik. Boleh kira? Ada, cik. Ada kalkulator dengan awak? Okey, lepas Ada, ni Encik. ada banyak lagi kita nak kira lepas ni. Okey, ingat formula ni. Okey, awak juga boleh gunakan satu lagi kaedah kalkulator awak. Okey, awak tekan dekat kalkulator awak tu. Tekan butang shift. Tekan butang tolak. Dia akan keluar recall. REC, pembuka kurungan. Ada Betul, tak? Cik. Betul? Okey. Ada, Cik. Dah keluar REC buka kurungan tu, awak masukkan nilai jarak garisan satu kedua ni. Masukkan 252.230. Kemudian tekan butang koma. Ada butang koma pada kalkulator awak tu. Dah, Cik. Okey. Masukkan bearing 16 darjah 38 minit 20 saat. Jangan lupa butang darjah tu. 16 tekan butang darjah, 38 tekan butang darjah lagi, 12 tekan butang darjah lagi, kemudian tutup kurungan. Dah, Cik. Okey. Kemudian awak tekan sama dengan berapa nilai yang keluar? 241.672. Dapat tak ni? Dapat, Cik. utara. Dapat 1.672 kan. Okey, kemudian dengan jawapan yang ada tu, awak tekan butang alpha, tekan butang tangent. Kemudian dia akan keluar huruf F. Awak tekan sama dengan. Betul. Betul, Cik. Itu tekan sama dengan. Tekan butang sama dengan.
Dapat 72.214. Dapat tak jawapan lipat kat sini? Dapat je. Dapat Encik. Okey. Itu adalah kaedah shortcut untuk mengira jarak darat cost bearing dan juga jarak darat sin bearing. Okey. Siapa yang tak dapat? Semua dapat ke? Boleh ulang sekali lagi Encik. Tekan butang shift, tekan butang tolak. Dia akan keluar REC, buka kurungan. Masukkan jarak. Dia kena masuk jarak dulu. Masukkan nilai jarak, kemudian butang koma, kemudian masukkan bearing, darjah, minit dan saat, kemudian tutup kurungan, kemudian tekan sama dengan, awak akan dapat nilai latik. Kalau latik tu tak ada tanda negatif, maksud dia latik utara. Kalau latik tu keluar ada tanda negatif, maknanya dia latik selatan. Kemudian dah dapat jawapan, terus tekan butang alpha, tekan butang tangent, kemudian tekan butang sama dengan. Terus dia akan dapat lipat. Pun sama. Kalau tak keluar negatif, maksudnya dia lipat timur. Kalau keluar negatif, maksudnya dia lipat barat. Okey Encik. Okey, dapat Yang lain semua dapat? Jawapan puan macam mana? Dapat. Ani Farhah ada tak? Macam mana, boleh kira ke? Nik Irina Natasha, Nik Susila, Nur Anis Nabila, Nurshaliza, Nur Afika, ada tak? Boleh ke kira? Nanti masuk tau, ni ujian tau. Betul-betul. Okey, awak boleh try untuk garisan yang seterusnya. Check dengan awak punya kiraan, dapat tak? So, kirakan garis 2 ke 3 ni. Dapat tak jawapan dia? Kemudian ini, kemudian yang ni. Boleh semua. Boleh Kira Encik. sampai habis dah. Yang negatif dapat tak? Boleh Encik. Boleh. Okey. Seterusnya, bila kita dah kira latik lipat, kita kena kira dia punya selisih. Apa yang dikatakan selisih? Jumlah latik utara dan jumlah latik selatan ni, dia sepatutnya seimbang. Begitu juga dengan lipat. Lipat timur dan lipat barat ni sepatutnya seimbang. Tapi sebab dalam terabas kita sentiasa akan ada berlaku ralat ataupun error, selisih, so dia akan terjadilah selisih. So macam mana nak kira? First kali awak kena tambahkan semua jumlah latik.
So tambahkan 241.672 tambah 81 tambah 576 tambah 47.616 tambah 3 je. 241 tambah 81 tambah 47 ni. Tiga-tiga ni tambah, tu dia kat bawah dia jumlah dia. Dan lipat ni kalau ada dia satu je. Tu terus kat bawah. Lipat pun sama. Tambahkan. Tambah by column lah, senang. Tambah by column. Okey. Dah dapat semua, dah tambah. Awak akan tolakkan utara dan selatan. Dapatlah selisih dia. Yang lipat pun sama. Awak akan tolakkan timur dan barat. Jumlahnya dapatlah selisih dia. Okey. Macam mana? Ada soalan nak tanya? Quality tu kena letak aja. Macam mana? Tak dengar? Logo quality tu kena letak lah. Positif letak lah. Kalau ada positif, letak. Tak nak letak tak apa. Kalau boleh faham, cik je. Okay, Encik. Boleh? Okey, dah dapat. Ini dah selisih. Seterusnya ialah sebelum kita betulkan, kita kena kira apa yang dikatakan jika yang lurus. Tengok yang ni. Saya highlight ni. Okey, cuba awak kira hijau ni. So, tikai yang lurus, formula dia ialah dia ambil selisih latik tambah dengan selisih lipat. Selisih latik kuasa 2 tambah selisih lipat kuasa 2. Kena bahagi dengan jumlah jarak. So, totalkan jarak tadi. Ni yang 1169.110 ni adalah jumlah keseluruhan jarak bagi ke semua stesen. So, dia tambah je. So, 52 tambah 24 tambah 384 tambah 247 ni dapat 1169.110. So, dapat tak? Kira ini kira dia panjang sikit lah. Awak kena pecahkan satu-satu. Ataupun kalau awak terror guna kalkulator, awak boleh tekan sekali je, terus dapat jawapan. So, jawapan dia dalam bentuk nisbah. So, dia kena ada satu titik tindih ni lah. Satu nisbah berapa? Kalau satu nisbah 3,000 ke bawah, tu ukuran kelas ke-3. Kalau nisbah nisbah 4,000 ke 8,000, itu kelas kedua. Kalau satu nisbah 8,000 ke atas, kelas pertama. Kalau satu nisbah 12,000 ke atas, itu dipanggil kelas piawai, standard, kelas standard. Okey. Dapat tak kiraan ni? Mungkin awak akan menghadapi kesulitan lah. Dia ada punca kuasa tau depan ni. Punca kuasa 0.245 kuasa 2 tambah 0.224 kuasa 2 bahagi dengan 1169. So, semua jawapan yang ada dalam ni di kuasa 2 kan. Sorry, di punca kuasa kan.
Untuk 169.010. Sama. Kosong, 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 283 97136. Okey, 1 lagi 39 71. Dapat tak? Okay, jawapan dia 1169 tu Jawapan dia 1 nisbah 3521. Oh, dah keluar macam tu. Macam mana dia dapat dia, Cik? Itulah. Betul, okey, nanti saya tunjuk. Ha. Saya tak ada kalkulator saintifik kat saya. Nanti saya screenshot saya punya kiraan. Okay. Okey, awak boleh ikut saya kira. Okey, Cik. Pertama sekali, awak tekan butang punca kuasa. Butang punca kuasa. Kemudian buka Okey, kurungan 2 kali. Buka kurungan 2 kali. Buka kurungan pertama, kemudian buka kurungan kedua. Ada 2 kali buka kurungan. Kemudian masukkan 0.245. Tutup kurungan, kemudian kuasa 2. Saya ulang sekali lagi, punca kuasa, kemudian buka kurungan 2 kali, kemudian 0.245, tutup kurungan sekali, kemudian kuasa 2. Kemudian tambah, buka kurungan sekali je, 0.224, tutup kurungan, kuasa 2. Okey, kemudian selepas tutup kurungan kuasa 2 tu, tutup kurungan sekali lagi. Kemudian tekan butang bahagi. Tekan 1169.010. Kemudian tekan sama dengan, awak akan dapat 0.00028397136. Nampak tak? Dapat ke? Tak dapat, Cik. Tak dapat, Cik. Saya tak dapat. Ha, Dapat 2 point. 2.839. Okey, saya sharekan dalam grup WhatsApp kalau boleh check. Okey, Cik. Okey, Yang Cik. pertama. Tapi itulah dia tak boleh dapat penuh lah dia punya. Yang depan-depan tu kena pembuka kurungan, yang bahagian depan tu start dengan punca kuasa. Punca kuasa pembuka kurungan 2 kali. Kemudian 0.245,
tutup kurungan kuasa 2 tambah buka kurungan 0.224 tutup kurungan kuasa 2 tutup kurungan sekali lagi bahagi 1169.010. Kemudian dapat jawapan 1.00028397136. Saya try share kat sini. Screen. Calculator lah ni. Calculator. Statistik. Oh, ada. Okey. Okay, kita cuba. Punca kuasa tak kurungan. Tak boleh. Programnya lagi tak boleh. Punca kuasa ada tak kurungan. Tak boleh lah. Pakai kalkulator PC tak boleh. Kena kalkulator saintifik yang awak pegang tu je. Saya tunjuk yang ni lah. Ni. So depan 0.245 ni ada punca kuasa pembuka kurungan 2 kali. Dapat tak? 0.00028397136. Kenapa tak dapat Encik? Pastikan awak kenal butang punca kuasa dengan butang kuasa 2. Saya tekan awak tersalah tekan je. Saya tak boleh nak check kalkulator awak daripada sini. Awak kena betul-betul lah. Lokman dah buat apa, Lokman? Yang tadi game. Sama Yang berapa tadi? 2.83. Dah check pembuka kurungan dia. Depan sekali ada 2 pembuka kurungan. Sini ada 1 tutup kurungan. Sini 1 tutup kurungan. Lepas tu belakang ni 1 lagi tutup kurungan. Kadang-kadang awak salah kat situ. Dia lari. Kadang-kadang nombornya betul tapi dia punya titik sebelahnya tak betul. Saya buka kamera je. Cik tengok kalkulator saya. Okay, awak kena share lah. Stop share. Boleh? Tak nampak Oh, punya kamera tak HD. Okay, nampak je. Okey lah, boleh lah sikit-sikit. Okay. Tambah. Buka kurungan 0.224 tutup kurungan kuasa 2. Itu satu lagi. Bahagi 1/1
Satu dulu deh. Enam sembilan. 1169 je. 1169.010. Cik tengok pada awal. Saya tunjuk je. Lampu. Nampak tak? Nampak tapi tak apa jelas. Tengok Sama pada dengan awal. Tak. Saya tengok pada awal. Je. Okey. Okey, betul. Betul. Okey, betul. Bentuk kurungan. Okey, betul. Betul. Tekan sama dengan. Dia keluar 2.83 je. Mesti awak tak tekan eksponen. Dia ada E tak depan dia? Awak tekan Dekat shift, mana tekan dia? eksponen. Tekan E, tekan eksponen. EX, apa ni? Yang keluar tu tak keluar 0.000 tu sebab awak disable dia punya eksponen tu. Masa awal-awal je yang tekan eksponen. Bukan, selepas dah dapat jawapan tu, tekan shift, tekan eksponen. Sampailah nampak semua sampai eksponen tu jadi kosong. Eksponen tu kat mana je? Dia ada huruf E. Shift kat situ. eksponen lah. Yang EXP tu man. Oh, mana? Okeylah, saya stop share. Try saya punya ni pula. Boleh nampak tak? Game, eksponen kat mana game? Dekat EXP bawah. EXP bawah sekali. Nampak tak Anep? Nampak. Alright. Kenapa kalkulator ni nampak terbalik? Awak nampak betul ke terbalik kalkulator saya ni? Dah okey dah, Cik. Okey, Nampak betul je. clear? Okay. Clear, Cik. So, awak kena disable dia punya eksponen tu. Kalau eksponen tu ada, memanglah awak tak dapat 0.000 ni. Okey, dah betul kan eksponen? Dapat tak? Okey, bila dah dapat ni 0.000 dapat, ni jawapan dia. Awak salin atas kertas. Kemudian clear. Sebab jawapan dia dalam nisbah, tekan 1 bahagi bahagi 0.008397136 sama dengan 3.521. Nampak? So
So jawapan dia 1/3,521. Okey. Boleh ke? So selepas awak dah dapat jawapan ni, rujuklah dalam nota tadi yang dikatakan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga tu. Ni dia. Dekat ni. Ni. Nampak? Kelas ketiga 1/3,000 ke bawah. Kelas kedua 1/4,000 ke bawah. Kelas ketiga kalau 1/3,000 ke bawah, kelas ketiga. Antara 3,000 ke 4,000, kelas kedua. 4,000 ke 8,000, kelas 1. 1/25,000 ke atas, kelas piawai, standard. Inilah dia punya macam penanda aras lah untuk kita punya terabas tu kelas ke berapa. Mesti dalam kerja-kerja kejuruteraan sekurang-kurangnya kelas 2. Tapi dengan cerita sekarang ni kelas 2 pun dah tak terima. Dia nak kelas pertama dan ke atas. Macam itulah untuk kira ikan yang lurus. So yang ni dapat 1/3,500. So dia kelas kedua lah, antara 3,000 ke 4,000. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, seterusnya bila kita dah kira latih lipat, kita dah kira selisih, kita dah kira tikan lurus. So tikaian yang kita dapat, selisih yang kita dapat ni 0.245 dengan 0.224 ni, seperti mana yang saya dah terangkan sebelum tadi, sepatutnya utara dan selatan ni dia kena seimbang. Timur dan barat pun sama, dia kena seimbang. Tapi sebab ada selisih, so sekarang kita nak menghilangkan selisih. So untuk menghilangkan selisih ni, kita ada dua kaedah. Satu kaedah dinamakan kaedah Bowdish. Ini kaedah Bowdish. Yang satu lagi dinamakan sebagai kaedah transit. So kedua-dua ni menggunakan formula, dan formula dia ada beza lah. Kita tengok kat nota. Okey, untuk kaedah Bowdish, dia guna pembetulan latih dia guna jarak suatu garisan bahagi jumlah jarak terabas darab perbezaan latih. Lipat pula jarak garisan bahagi jumlah jarak darab perbezaan lipat. So untuk kaedah Bowdish. Kaedah transit dia tak guna jarak, dia gunakan latih. So latih satu garisan bahagi jumlah latih darab perbezaan latih. Lipat satu garisan bagi jumlah lipat darab perbezaan lipat. So saya akan terangkan satu persatu. Okey. So kita dah kira jumlah jarak, kita dah kira selisih latih berapa, selisih lipat berapa. So sekarang ni kita nak kira pembetulan nombor kecil di atas latih lipat ni. Okey, awak boleh tekan kalkulator awak untuk pembetulan yang pertama. Ambil jarak 252.230 bahagi dengan jumlah jarak 1169.010 darab dengan 0.245.
dapatlah pembetulan 0.053. So kalau positif tulis positif, kalau negatif tulis negatif. Kemudian garisan kedua pula, 284.210 bahagi jumlah jarak darat dengan selisih latih. Dapatlah pembetulan 0.60. Yang ini pun sama. Jarak bahagi jumlah jarak darat selisih latih. Dapatlah pembetulan dia kat sini. Negatif sudah negatif. Dan lipat pun sama. Semua lipat dia tak pakai selisih latih, dia pakai selisih lipat. So jarak ni tadi bahagikan jumlah jarak darat selisih lipat. Dapatlah pembetulan ni. Okey. Jelas ke kiraan pembetulan? Jalan je. Okey, selepas kita dah kira semua pembetulan ni, kita kena tambahlah nilai latih dengan pembetulan masing-masing. So buatlah satu terabas yang baru kat bawah ni. Buat lagi yang bawah. Yang bawah ni yang dah dibetulkan. Bearing jarak sama. Cuma latih dia dah berubah. 241.672 tambah 0.053, 241.725. 81.576 tambah 0.060 dapat 81.636. Yang bawah ni yang pembetulan daripada yang di atas ni lah. Hasil tambah dia. So dapatlah jawapan jumlah latih yang seimbang dan juga jumlah lipat yang seimbang. So 0.001 boleh diterima. Lebih tepat lagi 0.000. Kalau 0.002 maksudnya ada sesuatu yang awak tak betul waktu buat pembetulan. Sama ada awak lupa nak bundarkan ataupun dan sebagainya. Dia mesti dapat 0.000 ataupun 0.001. Okey, boleh nanti praktis. Sekarang kita akan pergi kepada pembetulan kaedah transit pula. Kaedah transit dia tak pakai jarak. Dia pakai jumlah latih dan jumlah lipat. So dalam ni kalau awak tengok dia tak ada pengkira jumlah jarak. Jumlah jarak dia tak pakai. Sebaliknya dia pakai jumlah latih dan jumlah lipat. So jumlah latih ni adalah hasil tambah latih kesemua latih utara dan selatan. Maksudnya yang ni lah. Yang ni tambah di sebelah ni. 70864 tambah 71.109 dapat 741.973. So lipat pula jumlah lipat dia 344.465 tambah 344.689 dapatlah 689.154. Kemudian pembetulan dia latih sesuatu garisan bahagi jumlah latih darat selisih. So latih, ambil nilai latih 241.672 bahagi 741.973 darat dengan 0.245. Dapatlah 0.080. Kemudian latih yang seterusnya pula 81.576 bahagi 741.973 darat dengan selisih 0.245. Dapatlah pembetulan latih. Lipat pun sama. Ambil nilai lipat 72.214 bagi dengan jumlah lipat 689.154 darab dengan selisih lipat 0.224. Dapatlah 0.023. Dan begitulah seterusnya untuk nilai latih lipat yang lain. So sama juga yang bawah ni adalah setelah ditambah-tambah pembetulan dapatlah seimbangkan latih utara selatan dan juga lipat timur barat. So dapat selisih dia 0.001.
Macam tu lah. Pembetulan latih lipat 2 kaedah. Yang ni tadi kaedah Bodish, yang baru ni kaedah transit. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada tu. Okey tu. Okey, nanti awak buatlah lagi ulang lagi exercise ni. Pastikan awak tahu menggunakan kalkulator tahu macam mana nak hilangkan eksponen, tahu macam mana nak gunakan pembuka kurungan, bila masa nak buat 2 kali, bila masa nak buat 3 kali, bila masa nak buat 4 kali, dan bentang koma, bentang darjah, minit, saat jangan tertinggal. Itulah tips untuk kiraan latih lipat ni. Okey. So nanti kita akan sambung lagi untuk hitungan yang lain seperti hitungan koordinat. Macam mana nak kira koordinat? Nanti awak boleh baca nota ni saya bagi. Macam mana nak kira koordinat? Macam mana nak kira 2 kali latih, 2 kali lipat. Dia ada 2 kali latih, 2 kali lipat. Ni 2 kali latih, 2 kali lipat. Awak juga boleh study dulu macam mana nak kira. Dan seterusnya kira luas, mengira luas terabas. Macam mana, apa formula ataupun step yang kita guna. Luas dia guna formula matematik je sebenarnya, tapi sebab dia pakai latih lipat jumlahnya banyak, dia basic dia setengah darat tapak darat tinggi lah. Macam mana nak kira luas, guna kaedah koordinat. Dalam nota ni juga ada exercise, awak boleh buat lah exercise. Silap saya lah, ada exercise ni. Awak buat lah exercise ni, berapa jumlah latih lipat dia. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita teruskan? Minggu depan kita akan belajar macam mana nak buat kira koordinat. 2 kali latih, 2 kali lipat dan luas. Ini cukuplah setakat hari ini. Kira latih lipat, kira tekan lurus dan mengira pembetulan latih lipat. Saya harap awak semua boleh faham, dan benda ni bila dah faham dia kena ulang kaji, kalau tidak nanti awak lupa. Tambah pula kita dah dekat-dekat nak raya ni. Nanti mungkin akan ada ditanya lah dalam awak punya ujian nanti, kiraan-kiraan ni. So harap awak kena standby lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? So kalau tak ada, nanti awak masa awak buat, kalau buat exercise, kalau awak keliru dan tak dapat jawapan dan sebagainya, bolehlah WhatsApp saya tanya. Mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Boleh PM saya secara personal untuk tanya kiraan. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap dapat berjumpa awak lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Waalaikumsalam, Cik. Terima kasih, Cik.